minggu-minggu lepas ni kita telah baca surah Al-Ma'arij. Dan hamba sebut dulu bahawa dua surah ni, surah Al-Haqqah dengan surah Al-Ma'arij, kita ni baca daripada belakang kan. Tapi dua surah ni dia panggil surah yang hampir sama. Dia punya isi dia, walaupun kita akan tengok cara Allah Ta'ala turun wahyu baca kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kita umat Nabi Muhammad ni dengan cara yang berbeza. Tapi lebih kurangnya isi dia ialah tajuk dia sama, hampir sama. Kalau kita tengok balik surah Al-Ma'arij ni, dia start dengan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Dia berkait dengan cerita hari kiamat. Ada orang tanya, ada orang minta daripada Nabi supaya bila nak berlaku kiamat. Lama dah duduk mengajar, duduk ceramah, tak berlaku apa pun. Soalan awak nganying ataupun permintaan, kita panggil saja, kita panggil awak nganying untuk menafikan wujudnya hari kiamat. Lepas pada tu Allah Ta'ala pun wayak ke Nabi bahawa wahai Muhammad, tak usah duk cara lah, tak usah masuk ada kepala mereka duk, kita panggil mempermainkan dakwahmu. Sebaliknya Allah Ta'ala tak jawab. Dia suruh Nabi sabar kan, fasbir sabran jamila, musabar je lah, musabar je lah. Kenapa? Kerana matamu dengan mata mereka tak sama cara melihat. Mung tengok dengan mata Quran, dan mereka tengok ni dengan mata dunia. Jadi duk nampak hak dekat semua lah bagi dunia ni dengan mata mereka. Nak nampak lagu mana? Kita tengok Kota Jember pun tak nampak. Jadi apatah lagi nak tengok siapa ke kiamat, siapa ke lepas mati, siapa bila pun. Kalau mereka ni duk guna mata je, duk guna otak je, tak akan siapa pada kiamat. Jadi ni Muhammad, wa narahu qariba, kami tengok kiamat ni dekat lolol, kata Allah Ta'ala. Jadi kalau tengok dengan mata kami, dengan hak kami rakyat ni, maka kiamat ni walaupun jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun, okey. Nabi 1400 tahun lepas. Kat Nabi duk ayat masa tu kiamat nak berlaku lolo dah. Enggak orang kafir kau tak percaya. Dah 1400 tak berlaku dah. Apatah lagi orang zaman Rasulullah. Kafir lah ni pun tak percaya dengan ada lagi hak tak percaya berlaku kiamat. Tapi kita ni orang Islam ni duk semaya, duk puasa. Bahkan bulan puasa nak mari sehari dua, dekat 10 dua lagi ni duk tunggu nak pula. Kenapa? Kerana nak tambah pahala, nak rebut pahala kan. Bapa yang kita ni siapa situ kita orang Islam. Apa dia? Kerana kita nampak supaya hak Quran ayat bahawa kok mana pun walaupun 1400 tahun dah tak berlaku kiamat, tapi barang ni barang terlalu dekat. Bila-bila masa sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kemudian surah ni cerita mengenai perangai manusia. Kita tengok dulu kan ayat 19 tu. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia ni diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Tak aja puas hati dengan hak berlaku dia. Tak kena berlaku. Kenapa? Kerana perangai manusia ni dia keluh kesah tu buat awal-awal lagi sebagai ujian. Tak mari bare tak molek, demam, sakit, musibah gapo, mulalah keluh kesah. Seolah-olah gelak depan hari. Bila kena sakit tu tak tahu lagu manalah. Habislah duit aku duk berubat. Ngepek dah. Pergi hospital ngepek mahal. Tak pergi hospital sakit. Akhir sekali tak puas hati. Dia tak nampak dah bahawa lepas sakit ni tu hari segar balik. Apa kali dah mu sakit dah. Lepas sakit segar. Bila segar tu tak apa-apa pula, tak ada keluh kesah. Perangai manusia tu kalau ada musibah. Bahkan Allah Ta'ala ayat wa idza massahul khairu manu'a, bila dia diberi segar, diberi rezeki banyak, hang tak puas hati juga. Ada wah takut ke apa? Takut miskin pula lah. Ada. Bila dah kaya kat takut miskin. Mana tanda takut miskin? Kalau ada orang miskin mari minta sedekah, minta program kebajikan agak, mulalah tunjuk sifat kedekut. Mulalah duk rasa bahawa kalau aku agak kurang dah, aku target banyak ni. Aku target tahun ni nak boleh hutang banyak ni. Duk bui derma kak. Bila tak siapa target. Dia mari buah tu. Jadi mari orang minta
sedekah ke orang, minta nak buat program ke apa, mula dia keluh kesah perangai manusia. Allah Ta'ala kita baca panjang dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij. Itu di antara dua isi besar lah yang berkait dengan surah Al-Ma'arij yang kita baca. Cuma hamba sebut dua isi ni, tapi kalau kita baca apa ni tu panjang, tak kita tafsir dia panjang sebab kita nak kenal diri kita sendiri dan bagaimana Allah Ta'ala peringat kita bahawa nak sapa kita darjat orang mukmin, orang Islam yang sungguh-sungguh beriman dengan apa yang Allah Ta'ala wayak ni, tak dapat tidak kita kena beriman dengan bagai-bagai raib. Tak bagai tak nampak mata. Barulah kemah dalam jiwa kita menyebabkan kita ni mari segala gapo atas dunia ni pun ada pada kita saja. Aku ni mati hidup balik. Di atas dunia ni bukan tempat main. Semua tu tak akan sapa pekat tu manusia kecuali dia kena baca Quran. Dia kena baca Quran, dia kena ngaji, dia kena tengok hadis Nabi SAW. Barulah dia betul-betul iman dia tu betul-betul iman lah. Tidak kata iman awak lolok sebagaimana orang munafik. Seorang ulama dia sebut, kalau membaca Quran sebutir ni, cerita orang munafik itu hampir-hampir sebutir Quran. Ada dalam Quran ni ceritanya syurga neraka. Syurga orang mukmin, neraka orang kafir. Tapi dalam Quran ni hak tengah tu banyak. Macam tengah lah, iaitu dia tu mulut Islam, hati tidak Islam, munafik kan. Jadi dalam Quran belak mana pun Allah Ta'ala kecek orang kafir, dia kecek orang mukmin, dia kecek. Tapi banyak sangat tempat di mana Allah Ta'ala kecek orang hak jenis mulut tak serupa dengan hati. Kenapa? Kerana ramai sangat barang lagu ni atas dunia. Dan betul lah Quran ni, hak jom baca Quran ni ialah orang kafir tak baca langsung. Ada? Maknanya nak boleh kalau dia baca tu kan, payahlah dia kafir kan. Orang mukmin betul-betul baca Quran. Dia ada sepuak lagi baca Quran tapi tak ambil peringatan. Hak ni kita kena takut. Orang jenis baca Quran tapi luar tu duk beramal dengan amalan, kita panggil amalan salah. Dia hak ni dia boleh jadi munafik, dan munafik ni Allah Ta'ala beri peringatan besar-besar dalam Quran. Tak padan dengan kita panggil, kalau kita ngaji syurga neraka. Tempat munafik tak ada. Tapi Allah Ta'ala peringat orang Islam dah ni supaya mung ni Islam mengucap, tapi di hari akhirat kelak bila masa mung boleh masuk alam neraka. Tak kena dengan hak asam mung mengucap kan. Semaya belakang Nabi benar. Tapi perangai mung ni perangai munafik, akhir sekali duduk alam neraka. Jadi kita hak baca Quran ni, ngaji Quran ni, kita kena ingat supaya kita ni nombor satu, alhamdulillah, kita kena syukur banyak-banyak sebab kita ni tidak orang kafir lah. Kita lahir dalam keadaan mengucap, kita semaya, kita puasa. Hak kena takut selagi ialah jangan jadi munafik lah. Jangan jadi munafik. Tak sih jadi munafik itulah tazkirah kena ada semua, ilmu Islam kena ada semua. Orang munafik ni dia yakin tak yakin, mudzabdzabina baina dzalik. Kadang-kadang dia suruh macam ada khemah, kadang-kadang dia ralih seolah-olah tak ada khemah dalam hidup dia. Ada. Kadang-kadang dia ingat Nabi, kadang-kadang Nabi tak tahu mana. Seminggu tak ingat Nabi, ingat aku harta dia depan mata. Ni kita panggil benda lagu ni tak boleh berlaku pada orang yakin pada akhirat. Tak boleh berlaku. Orang betul-betul yakin pada akhirat, dia tak akan hilang Nabi, dia tak akan hilang Quran, dia tak akan hilang pahala dosa, dia tak akan hilang syurga neraka depan mata dia. Ni insya-Allah kita baca. Kita duk baca tafsir ni, oleh kerana kita ambil daripada juzuk 30 kan. Jadi dia start dengan ambil daripada belakang ke depan ni, tidak ambil depan ke belakang, ikut mulayah lah. Mulayah kan dia ngajar jawab pas tafsir kan, dia ambil ikut belakang. Sebabnya susunan Quran ni, hak cerita Mekah tu ayat-ayat dia banyak duduk belakang. Duduk di juzuk 30 ni. Kita panggil surah Makkiyah. Kalau kita duduk ngaji lah ni pun juzuk 30, juzuk 29, 28. Hak ni dia banyak Makkiyah. Kalau kita start depan, dia jadi baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni cerita muamalah dah. Cerita Madinah. Cerita Nabi jadi ketua negara di Madinah, berjalan hukum syariat. Jadi kalau kita nak kenal Quran kan, memang kena ngaji juzuk 30 dulu. Barulah kita faham bagaimana Rasulullah SAW masuk iman dalam
dalam hati sahabat-sahabat dia, iaitu berkait dengan akidah. Dia mau sebut bahawa kita ngaji ni, kita ngaji mengenai Allah nombor satu. Allah Ta'ala kenal diri dia sikit-sikit. Kalau Allah Ta'ala tak kenal, apakah tak kenal lah kita Tuhan ni. Jadi orang kafir duk mengarut sembah pokok, sembah tari, sembah manusia tu, kita tak kenal Tuhan. Dia kenal Allah Ta'ala, kenal dia Allah Ta'ala kenal sifat dia, sifat dia, asma dia, dan perbuatan dia. Antara perbuatan dia, cerita hak dia buat ni, termasuklah hak besar sekali, ialah kiamat bayi gaib. Nak rakyat kita bahawa mu ni manusia duduk ala purung, dunia-dunia ni super purung. Kalau aku buka purung ni, tempurung lah. Baru mu khabar bahawa luah lagi, ingat ke purung tu luas sekali dah. Jadi Allah Ta'ala nak ayat kita mu duduk atas dunia ni, walaupun mu tengok langit tu betapa besar langit, bumi tu betapa besar bumi, hakikatnya kalau aku buka barang gaib, mu akan tengok langit bumi ni super purung, luah litar lagi. Dah hak tempat luah litar tu lah mu nak pergi. Dan mu nak pergi situ, tempat luah litar, nama dia surga neraka. Jadi lah ni, kalau kita duk mikir nak jadi jutawan, kalau boleh aku nak tanah banyak ni, nak beli god tu, nak beli god ni, bagai tu mu rasa payah lah. Sebab mu duk mikir harta mu duit 100 riyal sehari, 50 riyal sehari gaji kat bila nak beli tanah. Ada nang atas rumah beli, yalah, makan minum anak isteri di rumah pun pada cukup. Hak tu je pada. Pas pada tu nak fikir nak beli tanah, harga tanah lah ni enggak sekas juta. Ada. Bila kita duk menung sore, nak kaya tapi tak tahu bila. Tuhan kata apa ya? Yang mu duk fikir otak dunia tu. Cuba mu akaksa lagi bahawa bukan setakat tanah. Aku nak ikut mu langit bumi. Ada. Hak aku buat ni, aku nak ikut mu. Ni hai manusia. Kerana aku buat mu ni terbaik daripada kalangan makhluk aku, dia aku nak siap pada mu. Hak mu paling suka sekali. Mu nak gapo royak. Dan kan Nabi sebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Syurga aku nak ikut mu ni, matamu tak pernah tengok, telingamu tak pernah dengar cerita. Dan mu khayal pun tak nakak khayalan. Kita khayal ke macam-macam, nak istana, kalau boleh nak jet sendiri, nak gotu sendiri. Dia kata aku nak lebih pada tu. Ada, nak lebih pada tu. Jadi orang mukmin ni bila dia beriman dengan hari akhirat, dengan alam gaib, maka angin-angin dia tu jadi tinggi semua. Cuma tidak angin-angin dunia, angin-angin akhirat. Biarlah aku tak lihat atas dunia pun, aku boleh di akhirat. Tuhan nak uji aku. Jadi dia jadi tenang semua hidup orang mukmin kan. Dia jadi tenang semua. Tak boleh bagi atas dunia, dia nampak akhirat. Dan kalau boleh nikmat atas dunia, dia khabar. Tidak kata boleh nikmat atas dunia kat lupa raih akhirat. Dia khabar. Kalau aku boleh ni sikit sangat je sebagai ujian. Ada, aku boleh banyak ujian. Kenapa? Kerana Tuhan nak teh aku ingat kepada akhirat. Ini kita panggil kita tengah ngaji, insya-Allah kita duk baca hadis, dia baca kitab-kitab lah. Siapa-siapa lah kita dengan ngajar masjid ni, ustaz-ustaz duk ngajar mana-mana masjid, semua tu adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad untuk pakat-pakat beringat supaya kita jangan lupa tentang akhirat. Baik, surah Al-Haqqah ni tengok mula-mula ayat dia. Pertama, dia ni surah Makkiyah. Maknanya sama dengan surah sebelum ni lah. Kita duk ngaji hampir 90% lebih kalau kita duk ngaji ni Makkiyah berlaku. Dia sifat Makkiyah tadi lah. Dia berkait dengan akidah, pengukuhan iman melalui akidah kepercayaan. Percayaan pada alam gaib. Start dengan Allah Ta'ala sendiri, walaupun dia wujud tapi tak nampak mata, tapi dialah. Kalau tidak kerana dia tak ada lah kehidupan, tak ada lah kewujudan. Waktu kita panggil hak berkait dengan akidah, termasuk percaya pada Nabi, percaya pada Quran, percaya pada akhirat. Mengandungi 52 ayat. Ada 52 ayat. Bermula dengan surah Al-Haqqah ni diambil daripada nama dia ni, Al-Haqqah ni diambil daripada ayat pertama lah. Ada ayat pertama, iaitu Al-Haqqah. Baik, Al-Haqqah ni makna apa? Dia daripada hakun.
al-haq wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Al-haq lah apa ni, al-haq ni maknanya hakikat. Orang Melayu sebut hak ni ada tapi bunyi Arab lah. Cuma orang Melayu ni hak dia panggil HAK, hak. Hak tu maknanya hak milik lah. Tu bahasa Melayu kita kan. Ni hak aku ni. Hak aku maknanya hak milik aku. Tapi hakikat sebenar makna al-haq sebenar makna dia hakikat, barang yang hakiki. Hakiki makna apa? Barang yang ada, pasti. Itu sifat dia. Sifat hakiki ialah dia tu ada. Lawan hakiki ni batil tak kan? Al-haq dengan batil. Batil makna apa? Batil ni sebut mulut boleh tapi barang tak ada. Ada. Sebut mulut boleh, barang tak ada. Kita kata ni Abduh ni ayah dia nama Ismail. Ayah dia nama Ismail. Orang duk ayat lah, ni Abduh bin Ismail misalnya ada. Sebut mulut boleh tapi barang tu ada ke tak? Ni Abduh ni lah duk ngajar. Dia apa dia barang tak ada, barang batil. Batil maknanya barang tak ada. Kecek boleh. Tu ni. Tapi orang duk kecek belaka. Masjid Pelang Belaka buat dengan apa-apa? Kayu. Kecek boleh tapi barang tak ada. Mugilah mana pun Masjid Pelang Belaka ni dibuat daripada batu. Jadi batu tu kita panggil hakikat, barang yang ada. Jadi agama ni barang al-haq. Tak, barang mesti ada. Akhirat al-haq. Nabi sebut kan kita ngaji, was-sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was-sihru haqqun. Nabi kata neraka ni barang hak, syurga barang hak, hari kiamat ni barang hak. Para nabi, Nabi Muhammad wa Muhammadun haqqun, Nabi Muhammad ni haqqun, wan nabiyyuna haqqun. Semua para nabi hak kita duk ngaji tu, Nabi Musa, Nabi Isa, walaupun tak nampak mata, barang tu hak. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut sihir ni pun hak juga. Sihir, orang kita kata sihir ni lagu mana? Ada mutlak dah tak tahu mari mana pergi sepeta tak cakap suluh, tak nampak gapo tapi sakit. Mari ustaz kata sihir. Ada orang tak percaya sihir. Nabi kata tak, sihir ni barang betul. Bahkan dalam sirah Nabi pun kena sihir kan? Nabi kena sihir, sakit Nabi kena sihir. Lagu mana sihir? Barang hak tu hai buat. Barang tu hai buat untuk nak bui kat orang jahat supaya orang jahat tu jadi jahat. Sebagai kita panggil bersaing dengan iblis lah. Sihir berkait dengan iblis jin kan. Lawan dia al-batil. Artinya barang tak ada. Kiamat tak ada. Okey, cek boleh lah. Tapi barang tu barang batil. Jadi al-haqqah ni dia panggil sifatnya haqqa yahiqu haqqun. Dah al-haqqah kita panggil. Dia beza dia, tak biasa kita dengar agak. Haqqun ni kita panggil isim, masdar, nama. Kalau fi'il dia haqqa yahiqu. Ada fi'il ni perbuatan. Barang ni telah berlaku, telah menjadi hakikat. Barang ni akan berlaku, yahiqu kan? Dia ikut masa, telah berlaku, akan berlaku, sedang berlaku. Nah, bila kita guna isim fa'il, maka dia tak ada masa. Ada macam orang sepak bola kan, orang main bola. Dia tu sedang menyepak bola. Maknanya kita tengok dia pada dia sepak bola. Dia tu telah menyepak bola. Maknanya kita tengok dia tak sepak lah ni, tapi dia sepak tadi. Aku tengok dia tadi. Dia akan sepak bola. Maknanya tadi pun dak, sekarang pun dak, malam ni nak start main dia akan sepak. Tapi bila terkata dia penyepak bola, pemain bola lah, penyepak bola ni dia tak ada masa, tapi memang kerja dia dah sepak bola. Hampir main bola tu dia jadi pemain bola. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut al-haqqah ni dia rujuk pada kiamat ni. Al-haqqah ni nama kiamat. Jadi kiamat ni barang pasti. Pasti bila tak berlaku lagi, tapi dia ni dah jadi pasti, tak sekira masa lah. Seolah-olah tak ada masa. Dia ni pasti berlaku. Tidak mari dulu, tidak esok, tidak sekarang. Allah Ta'ala nak ayat barang ni tak semai masa lah, barang pasti.
Mu tak seduk tunggulah. Tunggu pun mari, tak tunggu pun mari. Asal gitu. Tak tunggu pun mari. Macam duk kecek bak Dajjal. Dajjal Nabi Isa turun. Bagi tu bagi Nabi sebut lah kau kan. Orang tak percaya. Dah, orang percaya tu hari-hari duk mengajar bak Dajjal. Ada. Itu heran dah politik negara duk nampak Dajjal esok lusa nak mari. Ada. Politik negara penuh ranuh ni dia tak heran nampak akhir zaman nak kiamat. Tu ayat dia, mu tak percaya Dajjal ni akan mari. Mu duk tunggu esok lusa dah nak mari pun, mu tunggu kau tak tunggu dia mari. Nampak tu? Jadi begitulah kiamat. Jadi salah satu nama kiamat ni Allah Taala guna dengan dia tak panggil al-haqqu. Dia panggil al-haqqah. Al-haqqah, barang yang pasti saat dia berlaku. Masa dia akan berlaku kiamat. Boleh nampak tu maksud al-haqqah. Maknanya daripada perkataan haqqun lah, hakikat. Jadi kita ngaji dah belum ni bahawa nama-nama kiamat ni banyak kan. Nama-nama kiamat ni as-sa'ah, ad-din, maliki yaumiddin, nama kiamat juga kan. Kalau kita ngaji ayat ni kan, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah, 3 straight tu kan. Kita ngaji dah belum ni? Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Sama tu. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Kita ngaji surah pendek Al-Qari'ah dulu. Baik, surah Al-Haqqah ni kita nampak ayat mula-mula ni. Kita baca sampai 12 ayat ni kan. Dia berkait dengan Allah Ta'ala sebut berkait dengan nama 3 ayat pertama tu kiamat. Masuk ayat keempat tu tidak cerita kiamat dah. Ada. Masuk ayat kiamat, masuk ayat keempat tu tidak kiamat, tapi ayat berkait dengan kisah umat dulu hak lawan kiamat. Umat terdahulu hak tak percaya. Baik, masuk ayat 13 dia balik pada kiamat. Ayat 13 tu balik pada kiamat sampai ayat 18. Fa idza nufikha fis suri nafqatun wahidah. Apabila ditiup, kita panggil angin, ditiup-tiup sangkakala. Hak kiamat ni, hak acur dunia. Dia start balik. 3 ayat pertama Allah Taala beri situ, kita akan tengok. Lepas tu masuk ayat orang hak tak percaya, umat hak tak percaya pada kiamat. Allah Taala masuk balik bab kiamat pada ayat 13 sampai ayat 18. Baik, surah hak sebelum ni kita ngaji surah apa ni Al-Ma'arij kan. Salah hak baru ni Allah Taala sebut ni dia cerita mengenai sifat manusia atas dunia. Manusia ni keluh kesah, tak sabar begini-begini dia. Orang beriman pula begini. Dalam surah ni Allah Taala tak cerita, Allah Taala cerita orang juga ni. Ayat 19 cerita manusia juga, tapi tidak cerita perangai manusia atas dunia. Cerita mengenai masa depan dia di hari akhirat. Dua golongan, atas dunia pun dua golongan, di hari akhirat pula pun jadi dua golongan juga. Iaitu atas dunia orang mukmin perangai molek, orang yang tidak mukmin perangai keluh kesah tadi. Sekarang ni ayat 19 Allah Taala cerita dua golongan di hari akhirat kelak, iaitu ada satu golongan yang diberi apa ni diberi kitab. Nak minum air dulu. Bismillah. Golongan yang diberi kitab dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberi kitab dia di hari akhirat kelak dengan tangan kanan dia, fayaquluha umqra'u kitabiyah. Maka gembiranya dia boleh kitab tangan kanan kan. Maka dia kata aku kata dah ni li kitab. Inilah kita dia pakat tunjuklah. Suka boleh kitab. Macam budak-budak SPM boleh apa dia panggil slip biasa. Belakang tak susuk ada poket dah. Belakang jalan gitulah. Nak tunjuk ke saya. Kenapa? Kerana puas hati. Tapi kalau boleh belakang, kok F ke tak? Ambil dekat, tengok dekat undur siwayat kau orang nak klik.
Kenapa? Kerana nak pergi duduk alih bilik kat mu ayah tersiju pun. Kenapa? Kerana rasa budak-budak rasa hina, rasa tak cerdik, rasa bodoh, macam-macam dah. Ni gambar atas dunia, tak ada gapo pun. Dunia kan. Di hari akhirat kelak Allah Taala sebut apa ni ayat 25 tu kan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kiri dia, maka dia akan kata tak serupa dengan hak tadi. Bahkan dia kata, Allah, kalulah aku tak ditunjuk kitab ni. Tak say terima slip reksa tu. Kenapa? Kerana tahu dah berlaku. Hak ni tak say terima kitab. Kenapa? Terima pun neraka, tak terima pun neraka. Baik tak usah tengok. Malangnya kita panggil satu golongan di hari akhirat kelak. Ni gambaran Allah Taala sebut. Di akhir sekali kita akan mengaji ayat 38 dah. Hamba sebut umum dulu, lepas tu kita akan masuk sikit-sikit. Ayat 38 ni, fala uqsimu bima tubsirun. Allah Taala bersumpah dengan isi dunia hak mu tengok, wa ma la tubsirun, dengan isi yang mu tak tengok. Bagi gaib lah. Allah Taala guna belakang segala jenis makhluk dia ni. Allah Taala ikut belakang. Allah Taala bersumpah dengan makhluk dia ni. Hak kita tengok ke hak kita tak tengok, hey manusia, innahu laqaulu rasulin karim. Dan sesungguhnya ini adalah kata-kata Rasul yang maha mulia. Kata-kata Nabi. Bukan wak lolok hak Nabi bawa ni. Hak Nabi bawa daripada langit ni tidak wak lolok. Ini kata-kata Rasul. Wa ma huwa biqauli syair. Bagai penting lah. Allah Ta'ala bersumpah ni ayat Nabi Muhammad ni Nabi. Dia bawa berita besar. Dan besar-besar ni jangan wak ngani. Wak ngani secara mana? Tak ada siapa boleh wak ngani. Boleh memperlekehkan isi ni. Bahkan Allah Ta'ala kata walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Ayat 44 tu kan. Allah Ta'ala beritahu mu jangan pelekeh, dan tak ada siapa boleh pelekeh, hatta Nabi sendiri. Nabi Muhammad ke Nabi Isa ke Nabi Musa, kalau dia ni terima wahyu, tiba-tiba dia buat malah. Dia buat mudah. Aku akan cekik juga dia Nabi kan. Allah Ta'ala kata. Maknanya Allah Ta'ala guna Nabi sendiri pun. Maknanya Nabi baca ayat ni takutlah Nabi. Muhammad, mu ni Nabi, mu bawa cerita benar, barang pasti kalau mu sendiri buat perangai, jaga mu. Jaga mu. Nanti kita akan baca dah ayat. Menandakan ulama tafsir kata apa ni, pertama sekali Said Qutb lah, dia ulah panjang berkait. Said Qutb ni dia tafsir dia ulah panjang. Dia rangkumnya surah ni. Dia kata surah ni sepanjang masa mu baca, terik semua. Jiwa kita jadi terik semua, terik dengan takut. Kerana Allah Ta'ala beri ayat so ni untuk nak kita panggil nak ketuk pintu hati supaya takut dengan hari kiamat. Sehingga di hujung tu pun Allah Ta'ala beri amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun kena juga. Jangan main Muhammad. Nanti sakat umatmu, mu sendiri pun jangan main. Padahal Nabi ni tak ada lah buah main ni. Tapi itu kita panggil Allah Ta'ala, dia berhak untuk nak konsep siapa pun, kerana semua adalah hamba Allah Subhanahu, hamba Allah Ta'ala belaka. Itulah sepitah lalu berkait dengan apa ni, berkait dengan isi surah kiamat. 3 perkara dah. 3 perkara. Pertama berkait dengan hari, 4 perkara berkait dengan hari kiamat. Yang kedua, umat yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian golongan yang 2 golongan hari kiamat yang mendapat balasan masing-masing. Golongan yang diberi kitab tangan kanan, golongan yang diberi kitab tangan kiri, ahli syurga, ahli neraka. Dan yang keempat, yang akhir sekali ialah Allah Ta'ala bersumpah untuk nak beritahu cerita aku bawa dalam Quran ni, hak Nabi Muhammad terima ni bukan main-main. Jangan buat olok-olok lah. Dia tutup dengan benda hak sama dengan ayat 1. Ayat 1 ke al-haqqah, barang pasti. Jadi barang pasti jangan buat main lah. Kalau barang gua boleh gua, tapi barang aku bawa ni, barang agama ni barang pasti. Baik, kita pergi malam ni kita pergi sikit lah. Kita pergi sikit beberapa ayat pertama. Al-haqqah. Kalau kita baca tu tengok ujung. Kof, bahasa Arab panggil dia panggil kofiyah kan, tengah dia.
Ujung dia ayat 1 qaf, ayat 2 pun qaf, ayat 3 pun qaf, ayat 4 dia berhenti hujung-hujung, kita panggil bahasa Arab dia panggil hentakkan. Maknanya kalau kita jalan keras, kau macam askar berjalan tu kan. Jadi surah ni dia bunyi lagu tu. Maknanya orang ngaji bahasa Arab, sekarang dia ngaji, dia faham, maka dia akan ikut bacaan dia, ikut retak Quran tu, hati dia pun gup jadi kau takut dengan Tuhan nak kata. Tak apalah, kita royak Arab-Arab kita baca, kita cara Melayu kita ni paling tidak kita tahu bagaimana sening bahasa dalam Quran yang menyebabkan orang hok faham Quran ni boleh duduk baca Quran ni tak ingat benda lain kerana dia masuk. Katanya Said Qutb, kalau membaca surah ni mung seolah-olah dipagar untuk tupu pada hak tu je. Mu tak secara dah hak lain. Kenapa? Kerana barang hak Allah Taala ayat dalam surah ni tak ada nak mikir hal lain. Tak ada nak mikir hal lain. Orang baca Quran ayat ni, orang baca surah Al-Haqqah. Tak apalah, kita baca, kita ambil sikit-sikit peluang kita ngaji ni untuk kita cuba faham. Baik. So, yang keduanya, cara Said Qutb ni orang bahasa kan. Hamba cuba faham lah, tak faham semua dia ayat ni. Payah, tapi dia kita cuba faham sikit-sikit hak boleh faham. Kalau kita ngaji bahasa Arab kan, al-ha tu dia panjang tu kan, panjang tarik mak dia tu. Al-ha dia tak boleh pendek kan, dia kena ne 5 ne tak silap. Al-ha, kemudian ada tasdid ha qah. Dah dia kata Allah Taala nak ayat kiamat, kejadian kiamat ni sebagaimana cuba membayar muakak benda berat. Kita akak benda berat kan, akak gapo, akak guni berat, akak tarik nafas, tarik al-haq, akhir sekali akak tu macam orang akak berat tu kan, sampai hujung tu dia tarik nafas tu, dia nak akak hak tinggi sekali tu, atas dia al-haq berhenti situ, dia lepas. Kayak orang-orang akak berat kan, akak berat dia panggil tak, dia lepas. Jadi khimat ni cuba membayar Allah Ta'ala gi dunia ni. Wa inna lamusi'un, Allah Ta'ala akan peluah dunia. Sampai lah ni kejadian bintang-bintang langit tu tak habis lagi tu buat. Jangan kita kata, kalau katakanlah bintang-bintang langit ni ada 1 juta, kita kata 1 juta tak beranak dah. Tak daripada Nabi ada, belum Nabi ada, sampai lah ni tu buat tak habis lagi, ikut dia lah. Tak ada nak baca. Hak kita suluh, ahli sains suluh tu sikit sangat. Tapi berlaku bintang hak ada api, bintang hak gelap, macam-macam atas langit tu. Allah Ta'ala kata wa inna lamusi'un, kami akan keluar kejadian alam ni, penciptaan alam ni, sampai dalam masa saat aja gum. Dalam masa saat aja kita panggil tweet lah tu. Macam-macam ring orang hak akak berat tadi, dia habis dah ring, dia pun lepas lah gum. Sama ada dia akak tinggi ataupun tak ada. Hak tak ada tu kat dia akak, tak ada nak terik pun dia haluh dah. Jadi dia kata kiamat gitulah. Kejadian sebagaimana hak kita ngaji kan, bahawa kiamat ni ada bila berlaku kita ngaji bulan ni, hak kita akan ngaji. Orang hak duk pegang anak terlepas lucu, anak terkejut kiamat dia, orang mok kan, lepas baby dia pegang tu pakat lucu. Tak tahu mana, tak ada nak sama anak dah. Kenapa? Tak ingat berlaku dah. Terkejut. Ada hak mengandung pakai guguran selalu. Ada mak ayah tahu mana. Kejadian besar yang berlaku dalam sekelip mata, hak kita panggil berlaku kiamat. Ada hak mula-mula berlaku, hak menyebabkan kehancuran langit bumi, dan Tuhan ganti dengan hak Tuhan tak tunjuk kita. Bagi duk tunggu dah, standby dah, syurga neraka duk ada dah. Tapi Tuhan tak tunjuk. Jadi Tuhan peracur hak ni tu, Tuhan pun buka mata kita lepas kita mati, celak daripada lubang kubur tu kan, ataupun duduk lubang kubur tu nampak dah. Tuhan beri mata baru kita panggil, atau pandangan baru, tak nampak dah. Masa tu kan Nabi sebut cerita, Nabi kata di hari akhirat kelak pakak tubik daripada kubur telanjang bogel belaka. Kali pertama Siti Aisyah dengar, ya Rasulullah telanjang bogel, tak malu kau? Ingat kan
Orang kafir lanya bogel. Dak Nabi kata semua lanya bogel. Jadi Siti Aisyah kata, "Pak, lagu mana masing-masing pak kat tengok malu." Nabi kata Siti Aisyah, masa tu tak ada nak mikir. Tak ada nak mikir. Macam orang puan kita lah. Pergi hospital, mula-mula mengandung kan, mula-mula mengandung kat cari doktor lelaki biar malu. Tak malu. Nak doktor lelaki, nak doktor puan lah kan. Nak sambut. Bila siapa hospital sakit tu gak, ikut oleh doktor tak tanya dah. Kenapa? Kerana tak ada nak mikir. Tak ada nak mikir dah. Bila segar balik tu baru Allah, doktor jatuh malu. Jadi hak ni hak sakit beranak. Ni tidak sakit beranak ni, kremat. Jadi pada masa tak ada istilah lanya bogel. Hak mana hak zahir, hak kita nak malu atas dunia, hak kita rasa hak kita. Lah ni mah hak kita. Duit seria pun balah. Ada duit sia apa kedekut nak bagi orang itu. Kenapa? Kerana kita rasa hak kita di hari akhirat kelak tak ada hak atas dunia ni. Orang tak mikir dah. Kenapa? Kerana dia nampak syurga neraka. Kalau malaikat mari kita tahu akhirat kelak. Duit tinggal di kubur. Ambil lah ada 1000 riyal. 1000 riyal tak ada nilai. Tak ada nilai lebih pada nyamuk. Hak kita duk rasa 1000 riyal ni besar. Di hari akhirat kelak kalau malaikat ni hartamu sejuta duk ada bank aku bawa. Tak sih. Kenapa? Kerana sebesar zarah pahala pun lebih menilai daripada berjuta-juta. Gak pahala tidak besar zarah kan. Tapi bila bunyi pahala tu lebih menilai daripada langit isi bumi. Jadi hilang cerita dunia. Hak kita duk mikir. Ada. Hak hidupnya ialah roh. Sebab tu tubuh tak ada dah. Di hari akhirat kelak hanya kita melihat roh. Kita hak lahir pada masa tu ialah ruh yang cantik. Ada illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera, maka kita naik lubang kubur pergi ke hari akhirat kelak, tubuh kita tu bergantung pada hati kita. Hati sejahtera digambarkan melalui tubuh kita hak zahir ni, tapi tubuh kita tu bergantung pada hati. Lan ni orang hati busuk pun tubuh lawa, ada ke? Hati manusia jahat sekali, tapi tubuh dia lawa sekali. Mana orang terpikat dengan orang tino, walaupun orang tino ni kafir, tapi kerana lawa tu, kita orang beriman pun duk mikir, oh, kalau dah dia ngucap, ada aku nak bini. Kenapa? Kena ke tubuh. Ya dia tu kafir. Nabi kata, mu jangan kahwin dengan hak kafir, dengan orang tino lawa, orang tino hak muka ni, kecuali dia muslimat. Kecuali dia Al-Quran kata kan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Mu jangan kahwin dengan orang tino kafir musyrik sehinggalah dia tu beriman. Tapi kita duk tengok orang kafir lawa situ, panggil kita nafsu kan. Tapi di hari akhirat kelak tubuh kita hak berjalan ni tidak tubuh kita hak zahir dah. Tubuh kita di nampak zahir tubuh ni dasar pada roh. Roh sihat, tubuh tu jadi sihat dengan sendiri. Itu maksud biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim. Kita baca dalam bab kiamat ni kan, di hari akhirat kelak kan, kita baca mari kan, malam balasan orang hak meratak kematian tu kan. Orang hak meratak, orang tino kau jatuh, banyak kau tino lah meratak kematian ahli keluarga, meratak meraung haram dalam Islam. Jadi dalam hadis kita baca mari, lagu mana dia bangkit lubang kubur pergi pada masa tu, dia diberi 2 pakaian. Hadis Nabi kata, pakaian pertama ialah tubuh dia ni kudih. Tubuh dia di hari akhirat ni kudih habis. Siapa kudih dia tu jadi serupa baju, tak nampak kulit. Kudih dia tu, kudih dia tu jadi serupa baju. Kemudian dia diberi baju. Baju dibuat daripada temaga cair. Kita ni kain sutra soho dah atas dunia, tapi dengan sebab dia buat satu dosa besar, bukan dosa syirik, dosa besar meratak orang mati. Kita panggil tak ingat Tuhan, seolah-olah orang mati Tuhan dia. Dia sedih doa. Dia diberi baju dibuat daripada temaga cair, supaya bila dibakar, dia kata seolah-olah baju ni jadi ubat, nak bakar, nak baki kudih dia. Bila dibakar tu, dia panah cair, temaga tu masuk dalam kulit. Cuba membayarlah betapa azabnya orang buat dosa. Jadi kaya sama mana atas dunia pun, tubuh zahir kita ni bergantung pada hati kita. Kalau hati tu sihat dengan amalan soleh, tak buat benda dosa, tu hapun dosa-dosa,
Maka tubuh kita ni akan jadi comel ngadap Tuhan di hari akhirat kita. Itu maksud kita nak faham baik. Al-Haqqah ni sebut kan? Macam kita akan jumpa ayat depan ni Al-Qari'ah. Hak tadi Al-Qari'ah tu mal-Qari'ah. Kita akan jumpa dalam apa ni, duk mana tadi? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah kan. Nama kiamat juga ialah sebut ni nama kiamat ni. Ad-Din, Al-Haqqah, apa ni, apa lagi? Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni idza waqa'atil waqi'ah. Dah, idza waqa'atil waqi'ah. Nama-nama kiamat. Salah satunya ialah hak kita nak ngaji ni Al-Haqqah. Maksud apa Al-Haqqah? Bagai yang saat yang pasti berlaku. Mal-Haqqah. Gapo dia? Maksud Al-Haqqah ni. Itu Mal-Haqqah. Mal-Qari'ah. Gapo dia Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan apa benda yang boleh menyebabkan mu tahu? Mu nak ambil sumber kok mana untuk mu tahu Al-Haqqah. 3 ayat ni sebab kita ngaji Al-Qari'ah dulu kan. 3 ayat ni untuk Allah Ta'ala nak suruh kita perhatian terhadap Allah Ta'ala nak ayat. Ni kepala surah kan, kepala surah, awal surah. Jadi kita kata Al-Haqqah masuk dalam kepala kita. Gapo Al-Haqqah? Allah Ta'ala pun tanyalah. Mal-Haqqah. Gapo dia Al-Haqqah? Kita pun kata gapo dia? Tuhan juga ayat, Tuhan juga tanya. Dah. Kita baca Quran. Wa ma adraka mal-Haqqah. Dah. Sekarang mu kena jawablah, aku tanya, aku nak tanya, mu jawab aku mana? Sumber mana mu boleh? Dia apa dia kosong. Kalau Tuhan tak ayat, tak boleh. Dan Tuhan wajak gini ni supaya kita menunggu jawapan lah. Biar Tuhan sendiri, Allah Ta'ala sendiri wajak. Dan Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala nak buka telinga kita supaya kita menunggu jawapan kepada satu benda yang besar. Tuhan nak wajak. Ada macam Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian Tuhan apa jawab? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Qari'ah ni ialah satu hari di mana mu tengok apa ni dia yauma yakunun nas. Mu tengok manusia ni jadi super ramai. Jadi super ramai yang berterbangnya. Lah ni sedaklah mu jalan ikut aturan kan. Itu aturan. Kita naik kereta, kita bawa kereta ikut aturan kita. Tapi bila berlaku khimat jadi super ramai, terbang ngong-ngong ada hak tersangga terbang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan mu tengok bukit bukan hak tegak tak bergerak. Bukit bukan tak ada lah bagi hak tak bergerak. Rumah ni kita boleh putus, sekolah kita boleh putus. Bunyi bukit kena projek besar lah. Kena pergi Putrajaya cari projek. Kenapa? Nak habis duit, kita panggil nak perata bukit tu berjuta-juta. Tiba-tiba pada masa hari tu mu tengok bukit ni kal ihnil manfush, supaya kapah terbang. Supaya bulu burung lah, bulu burung cabut tu kan terbang tahu mana. Boleh fikir? Jangan dia tak boleh fikir. Tu. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Aku ayat pun tak masuk dalam kepala. Tak masuk dalam kepala. Tapi inilah cerita khimat. Inilah cerita khimat. Mudah fikir kau tak ada fikir, aku nak ayat kamu barang ni Al-Haqqah, barang pasti jadi. Barang ni Al-Qari'ah. Kita ngaji kan Al-Qari'ah maknanya ketuk. Katok. Al-Qari'ah ni maknanya benda tebal, benda kerah, kita katok dengan benda kerah. Gong bunyi. Itu maksud Al-Qari'ah. Khimat dia gong bunyi. Sebagaimana kalau tafsir lain dia sebut sebagaimana mung tidur tengah malam orang ketuk rumah. Kong kita jaga tu. Kita jaga tu, kita serah macam orang tidak ketuk pintu, tapi ketuk dada. Dah dada. Tidak di telinga tu, mari dah dada. Dah. Jadi khimat ni bunyi kot telinga tapi hilang dah telinga. Hak berlaku ialah hati tu pecah dengan sebab oleh ketukan yang kuat hari kiamat. Maka dinamakan kiamat tu Al-Qari'ah. Maka sekarang dinamakan kiamat ni Al-Haqqah. Dan Nabi kata gapo barang paling hakiki, barang paling pasti
Bagi hak paling pasti Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tu Al-Haq kan. Allah Ta'ala tu Al-Haq. Tapi semua hak Tuhan buat ni bagi pasti belaka. Ada. Hak batinnya hak manusia kata. Tuhan tak ayat, kita duk jajah. Lah ni kan berita-berita batil, berita palsu kan. Bagi tak ada pun. Tak bagi tak ada. Tapi orang duk jajah berita palsu kita panggil. Jadi kalangan kita ni, hak kita buat perbuatan kita ni ada betul, ada hak tak betul, ada benar, ada tak benar kan dalam kehidupan kita. Hak paling benarnya gapo? Start dengan Allah. Kemudian semua hak Allah Taala buat. Dan hak pasti Allah Taala cipta, hak duk tunggu kita ialah kiamat. Maka dinamakan kiamat ni Al-Haqqah. Allah Taala. Cuma 3 ayat ni masuk ayat 4 tu yang senyap. Tuhan tak ayat. Dia tanya saja. Masuk ayat ke-4 tu cerita mengenai samud. Dengan samud. Dengan samud ni bukan khemah. Dengan samud ni golongan hak lawan Nabi dulu. Jadi Tuhan senyap di ayat 3 tu. Masuk ayat 4 tajuk lain. Tak serupa dengan hak kita ngaji dulu. Hak kita ngaji dulu kan. Al-Qari'ah tu kan. Bila wama adraka mal qari'ah, Tuhan pun cerita. Al-Qari'ah tu maksud dia gini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadar nak mari Ramadan ni kan. Kami waktu turun Quran ni pada Lailatul Qadar. Mu tahu ke dak Lailatul Qadar ni gapo? Gapo dia ilmu mu yang boleh membayarkan betapa hebatnya Lailatul Qadar. Tapi dia tak ada. Kita tak nak bayar. Maka Allah Taala pun ayatlah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lama kini aku doa ayat kamu. Siapa semaya di masjid boleh 27 pahala. Maya sore di rumah boleh 10 pahala. Okay? Siapa dia maya insya boleh begini pahala. Tak maya insya begini dosa. Tak maya ngorik dosa pahala dia begini. Tiba-tiba mari itu qadar. Tak serupa. Pahala itu qadar ni sekali amalan 80 tahun. 1000 seolah-olah kita beramal malam itu qadar tu. Aku nak bagi pahala kamu, nak bagi kelebihan siapa seolah-olah mu beramal berapa? 1000 bulan. Mu boleh bayar tak? Betapa rahmatnya Tuhan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hati keras kan baca sajalah. Tapi bagi orang mukmin berebutlah. Berebut. Siapa pekat hak kita hak jenis rajin-rajin sikit ni berebut 10 malam akhir. Tapi hak nak benar dia start malam pertama lagi. Ada malam pertama sebab barang ni bila masa boleh berlaku atas kehendak Tuhan. Cuma Nabi mudah. Allah Taala nak mudah. Main tiap-tiap malam 30 hari ni jaga-jaga orang. Jadi Nabi kata mu cari 10 akhir. Kalau mu rasa terik juga 10 malam akhir, mu ambil hak apa? Hak ganjil kan? Malam 21, malam 23. Nabi mudah. Kenapa? Kerana ayat tadi wa ma adraka ma lailatul qadr. Tu boleh. Kita berhati-hati lah insya-Allah. Kita sama ayat 4. Boleh dah kita memahami maksud nama surah tu Al-Haq. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.